أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 4, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Atau dengan ta'lil atau dengan tabi'ah, yakni berlaku sesuatu perkara dengan ketiadaan kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ada sesuatu yang berlaku dengan ta'lil, dengan turut, atau tabi'ah. Tabi'ah ni atau berlaku sesuatu bukan kehendak Allah tetapi berlaku dengan tabi'ah, dengan semula jadi. Ini sambungan sifat mustahil, lawan kepada sifat iradah. Mustahil lawan kepada sifat iradah adalah sifat karahah, kalau bahasa Arab lah, sifat karahah. Karahatun ni kalau asal makna benci, asal maknalah karahah ni benci. Tapi karahah di sini dengan makna adamu iradatih, dengan makna berlaku sesuatu perkara dengan ketiadaan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil sama sekali. Kemudian sesuatu yang berlaku tu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sudah berulang-ulang kali tekan hak berkaitan dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Sifat yang keenam, sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah, keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada perbuatan. Apa makna satu pada perbuatan? Dengan bahawa yang perbuat hanyalah Allah Ta'ala. Itu satu pada perbuatan. Mana yang melakukan, yang menjadikan hanya Allah Ta'ala. Selain daripada Allah, dan kita ada panggil ghairullah, selain daripada Allah. Makna apa selain daripada Allah? Makhluk lah. Selain daripada Allah ini makhluk. Makhluk langsung tidak ada perbuatan. Ini kita bicara hak keesaan pada perbuatan. Adapun apabila kita pergi kepada bicara ikhtiar dan usaha, kita akan cerita bahawa seseorang hamba ada perbuatan, ada usaha. Itu kita bicara bab ikhtiar usaha. Tetapi ketika membicarakan keesaan pada perbuatan, ketika membicarakan keesaan pada perbuatan ni, kita ulang balik. Ulang.
ketika membicarakan keesaan pada perbuatan dalam kitab Kifayatul Awam, ketika membicarakan wahdatul af'al, keesaan Allah pada perbuatan, al-wahdah fil af'al, keesaan Allah pada perbuatan, ketika menghuraikan keesaan Allah pada perbuatan, jangan kita hurai gini. Mana kata kita hurai macam mana? Kita hurai kalau kau arak lah. Kalau kau arak, laisa li ghairillahi fa'lun ka fa'lihi. Hanya kata gitu. Ketika kita nak menghuraikan, nak menjelaskan keesaan pada perbuatan, jangan kata laisa li ghairillahi fa'lun ka fa'lihi. Apa maksud dia? Tiada bagi selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Siapa? Makhluk. Kalau kita pendek kau, tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Jangan kata gitu. Kita nak menghuraikan keesaan pada perbuatan, jangan hurai dengan tiada bagi makhluk. Apa erti keesaan pada perbuatan? Artinya tiada bagi makhluk satu perbuatan pun yang seperti perbuatan Allah. Tidak ada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Iqtida ni saya biasa sebut dengung. Apa tak dengung? Dengung apa dengung? Bukan dengung baca Quran ni. Dengung ni apa ni? Faham dia. Faham dia. Selain daripada Allah, makhluk ada perbuatan ke tak? Ada tak perbuatan? Tidak ada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Makhluk ada perbuatan tak? Makhluk ada perbuatan tapi tidak serupa dengan perbuatan Allah. Jadi dia faham kat tu. Boleh dipaham gitu. Laisa li ghairillahi fa'lun ka fa'lihi. Tiada bagi selain Allah satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Tak ada. Apa makna keesaan pada perbuatan? Dengan makna tidak ada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Kadang-kadang kita boleh faham itu. Kadang-kadang kita faham gini. Tidak ada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Maknanya makhluk ada juga perbuatan, tapi tak serupa dengan Tuhan, dengan perbuatan Tuhan. Boleh faham kat tu tak? Boleh faham tak gitu? Tidak ada bagi makhluk satu perbuatan seperti perbuatan Allah. Tak ada satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Maknanya kalau perbuatan yang tidak seperti perbuatan Allah ada. Bukan tak faham kita? Macam mana? Tidak ada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Perbuatan yang seperti perbuatan Allah tak ada di makhluk. Tidak menafikan makhluk ada perbuatan, tapi yang seperti perbuatan Allah tak ada. Maknanya makhluk ada perbuatan tapi tak sama. Bukan faham dia gitu. Tidak semestinya faham gitu, tapi di antaranya boleh faham situ. Dia panggil dengung. Ada dengung. Dengung. Faham dengung? Faham tak? Saya pun sebut tapi nak cerita tak faham kau. Tapi faham hak saya sebut tu. Kalau saya sebut tu saya faham. Kadang-kadang ialah dengung. Dia mari jumpa ni dengung tu. Dia nak minta tolong tu sebenarnya tu, tapi dia tak beritahulah nak minta tolong. Tapi dengungnya pada ni. Pada ada tak cakap gitu? Dia mari jumpa kita dalam keadaan yang dalam keadaan tu dengungnya dia mari bukan saja. Tapi dia ada tak minta tolong? Dia tak ada minta tolong. Tapi cara cakapan dia tu dengungnya dia nak suruh kita tolong dia, tapi tak sebut direct. Ada tak ayat gitu?
Tak jadi dengar kau? Allah. Kalau tu nak jadi dengar juga, habis kira kita. Kalau orang muda kata tak jadi dengar, kita mau pakai. Sebab dia muda lagi. Muda kita tak ada pakai. Kalau orang tu kata tak ada, kita tak ada Terengganu lah. Tak ada Terengganu. Jadi apabila kita kata, apakah maksud keesaan pada perbuatan? Maksudnya, tidak ada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Dia boleh faham sini, makhluk ada perbuatan juga, tapi tak ada seperti perbuatan Allah. Kan dia boleh faham. Salah gitu sebab apa? Sebab makhluk langsung tidak ada perbuatan. Sebab tu dilarang ketika mentafsirkan, ketika menghuraikan, menjelaskan keesaan Allah pada perbuatan. Macam mana maksud dia? Keesaan Allah pada perbuatan, maksudnya tiada bagi makhluk satu perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Kalau gitu makhluk ada perbuatan juga, tapi hak serupa dengan Tuhan tak ada. Ada. Sebab apa? Makhluk tak ada apa-apa perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Bukan kata makhluk tidak ada perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Tapi makhluk ada perbuatan sendiri, tetapi secara makhluk lah, tak akan serupa dengan Allah Ta'ala pula. Jadi perbuatan yang serupa perbuatan Allah tak ada. Tapi makna makhluk ada perbuatan hak serupa dengan perbuatan Allah je tak ada. Salah. Sebab apa? Sebab makhluk tidak ada apa-apa perbuatan. Yang berlaku kesemua ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tiada sebarang perbuatan. Yang melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'annahu ta'ala al-khaliqu li'af'al makhluq. Allah yang melakukan sekalian perbuatan makhluk. Dalam kitab Kifayatul Awam, mana makhluk? Minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. Maknanya hak makhluk buat ni perbuatan Allah. Mana hak makhluk buat perbuatan Allah? Nabi-nabi buat perbuatan Allah. Malaikat-malaikat buat perbuatan Allah. Dan selain daripada keduanya, hak lain-lain lah. Tapi kenapa dalam kitab tu membayangkan, menerangkan bahawa makhluk ni Nabi-nabi. Hak berlaku di Nabi, perbuatan Allah. Makhluk ni malaikat. Perbuatan malaikat, perbuatan Allah. Barulah wa ghairihima, dan selain daripada nabi-nabi dan malaikat. Sebab apa dia dikhususkan sebut makhluk tu nabi dan malaikat. Dan barulah yang lain daripada keduanya. Yang lain kedua masuk belakalah dengan manusia yang bukan nabi, dengan jin, dengan syaitan, dengan binatang, semualah selain daripada nabi dan malaikat. Tapi kenapa kita mendatangkan makhluk ni nabi, bukan perbuatan Allah belaka, bukan perbuatan nabi. Malaikat, perbuatan Allah belaka, bukan perbuatan malaikat. Takut kita pergi salah faham. Nabi khusus, nabi lain. Kalau manusia ni tak ada perbuatan. Nabi khusus, nabi ada perbuatan. Tak ada, nabi makhluk tak ada perbuatan. Malaikat lain. Sebab malaikat makhluk tak ada perbuatan. Situ je. Sebut makhluk tak ada perbuatan cukup dah. Tapi kita nak menjelaskan lagi mana makhluk tak ada perbuatan ni. Daripada nabi-nabi tak ada perbuatan. Daripada malaikat-malaikat tak ada perbuatan. Yang berlaku Allah Al-Khaliq yang menjadikan sekalian perkara. Jangan faham malaikat ni pembantu Allah, penolong Allah, yang meringankan tugas Allah. Mana sifat istighna, terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-gala perkara mana. Jadi Allah ni macam kita juga, kena ada pembantu, kena ada penolong, kena ada pekerja. Kalau tidak kita tak sempat, tak ada tangan orang panggil. Kerja banyak. Mana kita perlu pada pembantu penolong, upah laginya pembantu penolong. Sebab apa? Sebab nak meringankan kerja kita. Tu makhluk gitulah. Jadi kalau Tuhan pun perlu pada malaikat,
untuk menolong pekerjaan Allah Ta'ala. Lupu Allah. Lupu Allah sebagai ilah yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Dia tak kenal Tuhan kalau seumpama ni. Sebab saya pernah jumpa. Malaikat pembantu Allah. Pada zahir gitu hukumnya. Bukan hakiki lah. Disebut malaikat pembantu Allah. Sebab malaikat ni mudabbiratul umur. Malaikat yang mengatur segala pekerjaan. Mudabbirin. Mana? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Pak hak utama. Dia ada 10 kan? Pihak utama hak bapak sekali Pak. Pak ni mudabbiratul umur ni. Yang mengatur segala pekerjaan. Ni perjalanan alam ni, siapa mudabbirnya? Dalam Quran menyebut ni, siapa mudabbirnya? Adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Tu yang mengatur. Mudabbiratul umur. Mudabbirin dia panggil, malaikat yang mengatur. Itu pada zahir. Mudabbir hakiki siapa? Yudabbirul amra minas sama. Siapa yudabbirul amra minas sama? Dalam surah Jadah. Jadah tau? Jadah. Yudabbirul amra minas sama. Siapa yang mentadbir? Mudabbir yang mentadbir hakiki Allah Ta'ala. Dia kata malaikat mudabbiratul umur yang mengatur segala pekerjaan itu hanya majazi sahaja, letak sahaja. Letak sementara, bukan hakiki. Kalau kata malaikat ni pembantu ni kira secara zahir je lah. Bukan secara hakiki. Secara zahir. Yelah cara zahir macam kita ni kan. Kitalah yang membantu, mengembangkan agama Allah. Gitu. Jadi kita pula zahir lah. Zahir dia gitu. Macam dia perkara ni dia tak boleh nak laju sikit je kena tu. Zahir je. Memanglah seolah-olah malaikat ni yang membantu, yang menurunkan hujan, yang menurunkan rezeki, yang meniupkan roh, yang mengeluarkan roh, yang meniupkan roh. Qul yatawaffakum malak. Itu hak cabut roh. Hak meniupkan roh. Malaikat yang meniupkan roh. Apabila kandungan umur 4 bulan, maka fayursalu alaihil malaka fayanfakhu fihi ruh, maka meniup oleh malaikat akan padanya, pada hak anak tadi ni akan roh. Siapa yang meniupkan roh? Malaikat. Sampai masa mati pula, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Sejadah tau kau Yasin. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu sejadah ke Yasin? Sejadah. Dia tak boleh kot ni. Dia kena baca daripada awal baru tahu sejadah ke Yasin. Siapa yang mematikan? Malaikat lah. Israel lah. Israel itu kan malakul maut kan. Kita panggil malikil maut. Kita baca dengan, kita sebut lam tu bagi bawah tau. Maliki. Kah bagi bawah tu, kah tu boleh belakang, kah tu bagi depan, bagi bawah, bagi atas. Lam tu kita baca dengan bagi bawah. Malikil maut. Dia malakul maut, lam tu bagi atas. Comel dia gitulah. Kalau sebut malikil maut pun boleh juga. Malik raja, ketua. Jadi Israel ni ketua malaikat yang kerjanya cabut nyawa. Kalau baca Malik. Tahu tak Malik? Malik kan raja kan? Jadi malikil maut, raja, ketua lah. Ketua yang yang membicarakan bab kematian Israel. Kalau kata malakul maut, malaikat. Malak, satu malaikat. Malaikatun tu banyak. Dia malakun, malakani, malaikat. Kalau satu dia panggil malakun. Malakun seorang boleh? Boleh tak malaikat panggil seorang? Seorang malaikat. Bolehlah seorang malaikat. Ke satu malaikat? Satu malaikat. Katakan seorang malaikat kan ada pula malaikat orang deh.
Boleh cakap seorang malaikat. Jadi malakun ni satu. Satu malaikat. Malaikatan ni dua. Malakani dua. Malaikatun. Apa tu banyak? Hak tersebut tu banyak tu. Malaikah. Jadi malakul maut, malaikah yang membicarakan kematian. Malikul maut, kalau bagi bawah, ketua yang membicarakan kematian. Boleh pergi belaka tapi dia moleknya bagi atas lam lah, sebab dalam sejadahnya qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum kan. Jadi malakul maut, lam bagi atas tu. Comel sebut dengan lam lah, lam bagi atas lah. Dia mim lam kaf ni, mim lam kaf. Kalau kita baca dalam wirid semayang tu, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Mulkun, tu mim bagi depan, lam bagi mati, mulkun. Hak tadi malaikah, malakun, tu malaikah. Kalau ketua, malikun, tu ketua. Tapi hak dalam wirid kita tu tu'til mulka, mana mulkun. Mulkun tu mana pula? Kerajaan. Kalau mim bagi depan, lam bagi mati. Tapi kalau mim bagi bawah, lam bagi mati, milkun, kepunyaan. Hari kita panggil milik tu. Pada ni. Hurufnya sama je, mim, lam, kaf. Kitab-kitab tidak ada baris. Nak buat baris apa situ tu? Tengok tepat lah. Faham tak ni? Nak buat baris apa? Jadi mim lam kaf, malakun, malaikah. Malikung, malik pahak. Itu kan malik pahak Saudi tu kan, raja. Malik. Malikul muluk, raja bagi segala raja-raja. Malik raja. Kalau mulkun tu'til mulka, kerajaan. Kalau kata milkun, kepunyaan, milik. Itu milkun. Jadi dia boleh pak. Ejaannya mim lam kaf. Jadi dalam ayat tu malaikah yang mematikan. Tapi hakikinya yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi, menghidup ia ya Allah, wa yumit, memati ia Allah. Allah yang menghidup, Allah yang memati. Faham tak ni? Jadi kandungan dalam perut umur 4 bulan tu masuk roh hidup, Allah yang menghidupkan. Yuhyi, menghidup ia ya Allah, bukan malaikat yang diutuskan ketika budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu, bukan. Zahirnya malaikat lah. Hadis sahih tu kan, fayursalu alaihil malak, maka diutuskan atas kandungan 4 bulan ni akan malaikat. Fayanfakhu fihi ruh, maka meniup oleh malaikat pada kandungan 4 bulan akan roh. Malaikat ni yang tiupkan roh. Tapi hakikat sebenarnya siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Wa yumin, Allah yang mematikan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang menyempurnakan. Allah yang mematikan. Bila sampai masa kematian, Allah yang mematikan. Itu hakiki. Sebab saya pernah jumpa tu, bila sebut kata makhluk tak boleh bekah, okey, makhluk tak boleh bekah. Ialah makhluk tak boleh bekah. Tapi malaikat tak masuk dalam makhluk tak boleh bekah. Sungguh ni. Dia kejut pula kata malaikat pun tak boleh bekah juga. Malaikat tak boleh bekah ke Ustaz? Mana makhluk kan? Yelah, saya pun pegang juga makhluk tak boleh bekah. Tapi malaikat kan? Kan pun malaikat makhluk ke tak? Sebab tu dalam kitab Kifatul Awam, mana kata Allah yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk. Makhluk tidak ada perbuatan. Mana makhluk yang tidak ada perbuatan? Makhluk tu nabi-nabi, tak ada perbuatan. Makhluk tu malaikat-malaikat, tak ada perbuatan. Semuanya perbuatan Allah. Nak hening je. Payah apa sebenarnya? Makhluk tak boleh bekah. Makhluk tak ada perbuatan, sudah. Tapi dia kecualikan malaikat pula dah. Jadi malaikat ni makhluk ke tak? Dah makhluk. Dia kata ya makhluk. Tapi takkan makhluk malaikat pun tak boleh bekah juga.
Kata Syiah kalau gitu. Mungkin tadilah. Malaikah ni kan pembantu. Kan kita ngapakan tugas malaikah? Menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Kan tugas-tugas malaikah tu kan mencatat kebajikan, mencatat kebajikan, mencatat kejahatan. Ya, malaikah yang mukanaki soal dalam kubur apa semua apa. Malaikah yang jaga syurga neraka. Kan kita bicara bab tugas-tugas malaikah. Kan baru budak-budak kita ngapa ada tugas malaikah. Tapi kita nak bicara tugas malaikah pun kita kenal Allah dulu ke kenal malaikah dulu? Kenal Allah dulu. Allah yang keesaan pada perbuatan. Baru pada cerita malaikat. Barulah tak lari. Faham mana? Itulah mana kita nak pergi pada malaikat. Permulaan agama kita mengenal Allah, mengenal Rasul. Bukan mengenal malaikat permulaan agama. Jadi permulaan agama kita mengenal Allah. Allah yang bersifat dengan keesaan. Keesaan pada perbuatan. Perbuatan Allah belaka. Kena kemah tu dulu. Baru nak pergi pada malaikat. Rukun-rukun iman yang lain. Mana ni? Jadi kita mati dah di wahdaniyah. Keesaan pada perbuatan. Kita mati di kudrah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Yang berlaku perbuatan Allah ni. Muwafaqah. Muwafaqah ayat kita. Ulang kali dah dengar muwafaqah tu. Muwafaqah seiring sebagaimana hak ketentuan Allah pada azal. Allah mana yang menentukan pada azal? Allah yang bersifat dengan iradah. Ni bicara bab iradah. Pada ni. Kemah bab iradah, baik ke, jahat ke, kesemuanya perbuatan Allah, kesemuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah yang bersifat kudrah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Anak pergi pula pada hak mustahil. Anak pergi pula kepada hak mustahil. Mana mustahil Allah bersifat dengan karahah. Apa karahahnya? Tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Berlaku perkara tu perbuatan Allah, tetapi Allah tidak kehendak. Jangan lupalah berulang disebut dah. Contohnya mana ni? Hak berpegang hak terpesong ni. Mu'tazilah lah. Perkara jahat yang berlaku Allah buat, tapi Allah tidak kehendak. Allah hanya tahu. Tu Mu'tazilah. Jadi berhasil perbuatan jahat sekarang ni adalah perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Tetapi Allah menentu tak pada azal seseorang akan memilih dan melakukan perbuatan jahat. Allah tidak kehendak. Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Ni hak akidah Mu'tazilah. Kita ahli sunnah tak? Semua yang berlaku baik dan jahat adalah datang daripada ketentuan Allah, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi mustahil ada perkara berlaku yang dilakukan oleh Allah, tetapi bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau nafikan kedua-dua macam mana pula? Menafikan perbuatan kudrah Allah dan menafikan ketentuan Allah yang bersifat iradah, dia akan bicara di bawah. Ni panjang lagi dalam bicara sifat iradah ni. Mereka yang berpegang satu-satu perkara yang berlaku tidak berkait dengan kudrah Allah, tidak berkait dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, tidak berkait dengan kudrah Allah dan tidak berkait dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ada akan cerita di bawah. Hak kafir ijma' ulama. Dia akan bicara di bawah. Perkara ni berlaku tapi bukan perbuatan Allah dan bukan kehendak Allah. Atau habis itu kafir ijma' ulama. Dia akan bicara di bawah. Ni kita bicara satu-satu dulu. Terdahulunya kita bicara kudrah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Muwafaqah dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua berlaku perbuatan Allah. Tiba-tiba bukan kehendak Allah. Itu mustahil sama sekali. Hak terdahulunya bukan kehendak Allah dengan terlalai atau dengan terlupa. Terlalai satu, terlupa satu. Dia
bahasa Melayu kita ni tepat ke tak tepat tak tahulah. Dia hak Arabnya disebut dengan zuhul dan ghafalah. Zuhul dan ghafalah itu dalam kitab Arab lah. Zuhul dan ghafalah. Dia cuma kita ni kalau sebut kata lupa. Kemudian akan ingat semula. Kan gitu? Allah tadi terlupa. Tu lupa. Misal gini lah, kita janji dengan orang. Orang pun tunggu. Kita tak pergi. Orang telefon kita, orang tak apa lagi ni. Allah, ya sungguh. Terlupa. Pada ni. Macam mana kalau dia janji nak jumpa dengan kita? Dia tak mari tertelefon dia. Bila orang ni tu. Tu panggil apa pula? Sekarang. Dan ni bukan dia bohong ni. Bukan bohong. Ni betul benar ni. Orang bohong ni tak cerita. Ni cerita betul benar. Kita janji dengan seseorang. Sampai masa kita tak pergi. Kemudian seseorang tu telefon kita, tanya kita, Allah baru teringat. Panggil apa tu? Terlupa. Gitu tak? Macam mana kalau betul benar kita berjanji dengan seseorang, betul benar. Kemudian sampai masa kita tak pergi. Orang tu telefon kita, kenapa tak sapa lagi ni? Kenapa pula? Kan kamu janji nak jumpa kan? Bila janji? Nak pakai apa pula tu? Dia nak tahu dulu bahasa Melayu kita. Sekarang hak tadi dia telefon. Naik nombor dia tu kita ingat dah. Naik nombor dia tu kita ingat dah. Siap dah. Ni kena marah ni. Tak ingat. Terlupa dia panggil. Sebab apa? Naik nombor telefon dia tu, kita ingat kita janji dengan dia. Tu dia panggil terlupa. Tapi macam mana kita janji betul benar ni? Kalau kita kata ada saksi misalnya. Siapa masa dia telefon kita, dia beritahu bahawa kita berjanji dengan dia nak berjumpa pada masa ni, yang kita nak pergi sekarang ni. Bila berjanji? Kamu tu kata ada saksi Tanya saksi tu. Betul ke dok sebelum ni saya ada berjanji nak berjumpa pada masa sekian-sekian. Kamu tu kata, iyalah, aku dengar. Tapi kita pakai sudah. Biar kalau ada saksi saya minta maaf. Tapi dah ingat ni ni dah ingat. Tapi dah oleh kerana ada saksi. Nyanyuk dah orang gitu. Nyanyuk lah. Tapi mana kalau kata hak tadi terlupa. Hak ning ni takkan panggil nyanyuk. Panggil apa? Tak ni. Hak ni siapa aku sudah kita duk mikir minta maaf lah. Mungkin dah tu salah kita dah tu. Sebab ada saksi ni yang mengesahkan kita berjanji. Dan kita minta maaf lah. Tapi punyalah fikir dak mari. Dia panggil apa tu? Dia tak panggil lupa. Dia panggil lalai tak tu? Lalai bahasa kita ni lain. Memang bahasa kita sebut lalai dan lupa. Bahasa kita lalai lain. Kemudian dia bahasa Arab ni, lupa ni sahwung pun panggil lupa. Nisyanum pun panggil lupa. Ni dia masalah dah ni. Kalau kata sahwun berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nisyanun tidak berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beza pula nisyanun dengan sahwun? Sebab nisyanun pun kita terjemah dengan lupa. Sahwun pun terjemah dengan lupa. Jadi zuhul dengan nisyang ni dia setengah pandangan satu makna sahaja. Jadi lalai ni gini, bukan lalai bahasa Melayu ni. Lalai bahasa Melayu ni lalai gitulah pada ni. Bukan.
Dia kendaki di sini, hak macam tadi tu. Maknanya kita betul-benar berjanji, tapi hilang terus. Diingatan kita tak ada siapa ke sudah. Fikir punya tak ada. Tu dia panggil lalai. Hilang terus. Tapi tak panggil jahil. Kalau bab pengetahuan tak panggil jahil. Sebab jahil ni dia memang tak pernah masuk ilmu. Tu jahil. Hak ni kalau ilmu lah. Masuk ilmu. Lepas daripada tu hilang sungguh. Hilang sungguh. Belajar tu memang saya tak pernah belajar pun. Oh begitu apa kitab tu kali yang kedua dahnya. Cuba tengok kok. Kali pertama ada tarikh ke dah? Kali pertama ada tarikh dah. Apa tu? Kenapa? Gitu. Mana apa ni? Tak ada langsung ni. Maknanya panggil apa tu? Lalai, hilang terus. Kalau lupa pasal ni. Kita mula-mula baca kitab tu, begini hukum dia. Lepas hurah-hurah, ya sungguh ngaji dah. Pada ada. Beza tu kan? Ya sungguh ngaji dah. Makna apa? Lupa. Macam sebut minggu lepas, di otak kita ni ada dia panggil hafizah, ada dia panggil mudrikah. Mudrikah ni duduk di sebelah hadapan kepala. Mudrikah ni kalau kita kata tempat nakak. Nakak. Ni hak nakak. Hak nakak ni kadang-kadang pikak, kadang-kadang do. Pada ni. Hak kita nakak tu kan kadang-kadang pikak, kadang-kadang ada pikak dengan tak pikak ni. Orang sekali dengar faham. Uras mula. Hurah pula. Sekali lagi kok Allah lambatnya nakak. Ada ni. Ada orang sekali dengar je. Dia nakak lalu. Ada nakak. Nakak ni tangkap itulah asal makna. Tangkap. Tangkap apa? Tangkap hurayang itulah. Tangkap, pegang mulai. Tu tangkap. Kita nakak. Lambat nakak. Kita kata gitu cakap kita kan. Mana? Lambat napuk ke? Lambat reti, lambat faham gitulah. Lepas kita nakak tu, kita pun taruh ilmu tu di hafizah. Tu tempat simpan. Tu tempat simpan. Hafizah tempat simpan ni, hak tu duduk di apa ni? Duduk di sebelah belakang. Duduk di sebelah belakang. Tempat simpan dipanggil. Jadi mudrikah, hak belah hadapan otak tu lah, dia ambil faham apa yang didengar. Kemudian dia pun simpan dalam hafizah. Hafizah tempat simpan. Jadi kalau panggil lupa, hilang di depan ni, di mudrikah, tapi ada di hafizah tempat simpan dia. Jadi di mudrikah ni hilang. Tak teringat kitanya, kita berjanji dengan orang. Orang telefon je, keluar balik hak tempat simpan. Hak terjanji dengan orang, tu panggil apa? Lupa. Ataupun kita mengaji, mula-mula tu kita seperti tak pernah dengar. Lepas dengar sekali, ya sungguh. Pada ni. Sebab apa? Sebab ada di tempat simpan. Ya sungguh, ngaji dah. Pada ni. Satu laginya, mudrikah. Biasa mudrikah hilang dulu. Dalam hafizah pun, tempat simpan pun hilang juga. Waktu habis lah. Waktu siapa habis tak ada tu. Waktu kena ngaji semula, waktu tadi lah. Gitu. Sampai sudah dia tak ingat dia ngaji dah. Ada ni. Di mudrikah dia lemah dah. Hafizah pula, tak tutup molek ke mana. Tempat taruh tu. Dia gini. Hak nakak tu nakak lah. Tempat taruh tu. Kalau tempat taruh tu hak asal. Hak gang dia molek gitu. Hak tu pasti nak hilang. Tapi pada masa tertaruh tu, gang dilonggar dah, cepat hilang. Ada ni. Sebab tu kadang-kadang orang tua yang dia ingatan kurang, tetapi perkara lama dia ingat. Perkara baru tak ingat. Orang mati zaman dulu, kita tak sempat dengan waktu. Dia boleh cerita satu-satu.
Hak lama. Anak cucu tukar. Tak sungguh ni. Cerita zaman-zaman arwah dicerita. Nama arwah zaman dulu ni pelik-pelik lah. Mek-tok lah, apalah tu. Cerita zaman dulu tu. Kan nama-nama dulu kan pelik-pelik kan nama. Adalah nama dia tu zaman-zaman dulu. Dia boleh ingat satu. Tetapi kalau hak kemudian ni, hak dia kenal kemudian ni, kalau pergi ziarah dia, dia kadang-kadang tak ingat kawan tu. Badan tidak ingat. Sebab apa? Hilang di hafizah dia. Sebab apa hak zaman dulu, hak orang cerita lama dulu, sebab apa lekat di hafizah dia? Sebab masa dia sipang tu, tempat sipang tu molek. Badan ni. Faham tak? Dok, mana sekarang ni, masa kita simpan hak cerita dulu tu, kemah. Masa kita simpan hak cerita kemudian ni, dia longgar dah lah. Dia longgar dah. Ni kita buat banding kita lah, hak manusia. Kalau di Tuhan, hak tu jauh lah, lagi-lagilah mustahil. Tetapi hak lupa dan lalai ni letak kepada lawan iradah. Setengah kitab dia letak lawan kepada ilmu. Dah ni. Macam tadi, bila kita lupa maknanya lawan kepada ilmu. Ilmu pengetahuan kita kan. Pengetahuan kita berjanji dengan orang nak jumpa tu pengetahuan. Terlupa. Mana pengetahuan kita ni tak pun nak molek tau. Lepas tu dia lawan pada ilmu dalam setengah kitab. Dalam kitab kita lawan kepada iradah. Lupa lalai lawan pada iradah. Jadi kalau lalai ni, kalau kita kata kok hilang habis. Tapi sini pun ada berbeza di kalangan ulama lah. Masalah zuhur, ghafalah, sahwun, nisyanun. Dia banyak bicara tu. Kadang-kadang ada bicara kata umum khusuh lah. Tu bicara. Tapi kita ambil dua tu je lah. Satunya, cuma mula-mula kita tak ingat. Tak ada di mudrikah. Tapi ada di hafizah, akan keluar kembali. Tarik ingatan. Ya sungguh. Terkadang kita tak ada di mudrikah, tak ingat. Kita mikir sampai ke akhir tak ingat. Mana apa tu? Hilang di mudrikah dan hilang di hafizah tempat simpan. Tu dikira habis licin. Tak ada. Faham tak? Jadi hak kita pun kalau orang seumpama ni orang pegang buku dah. Cakaplah dengan ayah haji tu. Ayah haji tu cakap benda sama je tu. Dia ulang-ulang. Lepas tu tanya pula, mari bila? Oh, mari bila pula? Kawan tu nak balik dah. Lama-lama, mari bila? Mari bila pula? Wadah ni. Tapi kalau buat duit yang kosek. Jangan buat duit yang kosek. Jangan. Gerang-gerang tanah yang kosek. Hak tu. Jangan tu. Terlekat di hafizah. Lekat. Dia kalau dibilang gerang ni tahu ada berapa keping. Rasa nak sembunyi lah. Dia bilang, tak ada satu gerang. Siapa ambil dia? Ingat. Ingatlah. Sebab apa? Tu nak kemah di hafizah. Kan? Dia kalau nyanyok sekalipun, dia nak kata zuhul ni, nak kata lalai, orang nyanyok, ada ketika dia akan kembali balik. Kok ni memang tak ada dah. Tak ada fikir, tak ada dah. Ada. Hilang. Yalah kadang-kadang kawan sekolah. Memang kawan sekolah ni tak menipu ni. Kawan sekolah ada yang kita tak ingat masa mula jumpa. Lama, ya sungguh. Ada pula yang mana sampai ke akhir kita dah ingat. Sebab apa waktu kita ingat? Sebab dia duduk daerah mana dengan tempat kursi kita duduk. Waktu kenapa kita tak ingat? Dia duduk jauh sikit. Belah lain ke belakang, ke depan, ke jauh dengan kita. Kita pun kurang kawan dengan dia. Sekelas sekalipun. Tapi ni tak ni. Ni sekelas lagi. Dekat dengan meja kita lagi. Dan kita berkawan dengan dia. Kadang-kadang berkawan sampai pergi ke rumah. Tapi sampai masa jumpa, tak ingat. Lama duduk kapur tu. Bapanya pergi ke rumah dah kan hari tu. Tengok.
Tapi masa mula-mula jumpa tu, tak ingat langsung ke dia. Walaupun kita pergi rumah dia. Pergi rumah dia tu, kita ingat semula. Mikir balik, teringat ke dia, disebut nama kampung dia, tanya bukan rumah sini. Ya, tengok mana rumah dia, kita pergi dah. Tapi kita dia panggil lupa, hilang di mudrikah, tapi ada di hafizah. Tapi ada yang memang sekelah, tak sudut fikir lah. Tak sudut fikir, tak mari, tak ingat. Tak ingat tu. Kalau kelas lain, kita tak pelik lah, ni satu kelas, tak ingat. Pusing lah, mikir lah, mana tak ingat. Ada panggil apa? Dia panggil lalai. Zuhul makna hilang di mudrikah dan hilang di hafizah. Tempat simpan pun tak ada. Ada ni. Ni kita cerita hak lalai dengan lupa. Tu memanglah dengan kita pun kekurangan sangat dah. Mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mengadakan tapi Tuhan lupa. Tuhan mengadakan tapi Tuhan lalai. Tu mustahil. Macam mana kita mengadakan serta kita lupa? Kita buat satu-satu perkara, kita buat orang mari jumpa kita. Kenapa kamu buat gini? Dah bukan suruh gini. Mana bukan suruh gitu. Allah lupa. Maksud apa? Kita buat tapi kita lupa. Kalau kita buat dengan lupa pun kerjaan jadi rosak. Allah buat dengan lupa, mustahil lah. Ada kita buat satu benda sebagaimana yang disuruh kepada kita. Yang kita buat tu mengikut apa yang orang suruh pada kita. Dalam ingatan kita itulah hak cara disuruh kepada kita. Kita buat-buat, marilah tuang dia. Tuang dia pun petika balik. Kenapa kamu buat seumpama ni? Dah kamu suruh gini kan? Mana saya suruh gini? Saya suruh gini ni. Ya sungguh dah lah. Minta maaf lah. Salah saya buat semula. Tengok. Makna kalau kita buat dengan terlupa, dah dihijir dah. Kalau Allah buat dengan terlupa, tukar siang malang jawapan dia. Warna hari ni siang lama ni, warna hari ni malang lama, Tuhan lupa dah tu. Mustahil lah. Kalau berlaku seumpama tu, hancurlah langit dan bumi. Tu mustahil. Berlaku sesuatu dengan lupa ataupun dengan lalai, atau dengan taklil atau dengan tabi'ah. Taklil ni berlaku tapi bukan Tuhan kehendak. Taklil ni macam mana? Tuhan kehendak dan Tuhan buat bergeraknya tubuh kita sampai masa bergeraknya barang yang ada di tubuh kita. Bukan kehendak Allah, hanya turut tubuh yang bergerak, yang digerakkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Tu mustahil sama sekali. Sekarang nanti dia akan misal dengan cincin. Sebab cincin dikira perkara yang paling kecil yang ada di tubuh kita. Jadi sekarang ni berlakunya gerak tubuh kita adalah perbuatan Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ni bergeraklah apa yang di tubuh kita ni, dengan kopiahnya, dengan bajunya, dengan kain bergerak. Pada ni. Jadi bergerak hak di tubuh kita tu bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hanya turut saja tubuh yang bergerak yang Allah kehendak. Tu mustahil. Sebab yang berlaku kesemuanya qada dan qadar, qada dan qadar. Bergerak tubuh kita qada dan qadar. Bergerak kopiah ke, baju ke, kain ke, sobang ke, gelang ke, rata ke, cicing ke, apa kat tubuh kita, qada dan qadar. Itu saja pegang kitanya. Itu je. Tidak ada perkara yang berlaku secara taklil, secara turut. Tupang. Sekali arung dia panggil. Itu mustahil. Tidak ada perkara yang berlaku dengan taklil, dengan turut, dengan tupang. Yang berlaku semuanya perbuatan. Ini contoh. Bergeraknya kereta, qada dan qadar. Bergerak apa yang ada dalam kereta? Ni orang ke, dah kira ada kereta tu, orang apa semua ni, bergerak ke tak? Kalau tak bergerak, dia katung lah. Kereta bergerak, orang terkapung belakang. Tengok katung. Orang, kereta bergerak, orang terkapung belakang.
Mana bila kereta bergerak, yang ada dalam kereta bergerak. Bergerak kereta, qada dan qadar. Bergerak orang dalam kereta, qada dan qadar. Bukan taklil, bukan turuk, bukan tupang, bukan sekaligus, bukan. Cukuplah Allah menggerakkan kereta. Hak ada dalam kereta tu sekali lah, sekali jalan lah. Bukan qada dan qadar Allah. Tu mustahil. Sebab semua yang berlaku, qada dan qadar. Tu saya yang kita nak pegang ni. Hak kita bercakap tu, kita bercakap lah, cakap asbab. Contoh, saya biasa buat contohnya, hak cakap ni kan, bila banjir, banjir. Maka, bersekali dengan air banjir, dengan lumpurnya, dengan sampahnya, bila air banjir surut, tinggallah lumpur, tinggallah sampah atas latar rumah. Lumpur ni, sampah ni, turut air. Sekali dengan air. Dibawa oleh air. Itu hanya cakap zahir je. Bergeraknya lumpur, qada dan qadar. Bergeraknya sampah, qada dan qadar. Turut air pada zahir. Air bawa pada zahir. Bersama dengan air pada zahir. Cakap tu tak salah pun. Habis ni lumpur. Tebal-tebal pula lumpurnya. Ni apa? Turut air lah ni. Air lah bawa ni. Bersekali dengan air lah ni. Tapi pegang kitanya, qada dan qadar. Kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Pada ni. Cakap sebab tu cakap sebab macam biasa. Atau dengan tabi'ah. Tabi'ah ni secara semula jadi. Sekarang ni hanguh. Bukan datang dari kehendak Allah. Putuh bukan datang dari kehendak Allah. Semula jadi. Api yang menghanguskan. Semula jadi. Pisau yang memutuskan. Itu mustahil sama sekali. Hanguh perbuatan Allah. Putuh perbuatan Allah. Bukan perbuatan api. Bukan perbuatan pisau. Dan farak dan beza antara keduanya. Bahawasanya yang mawujud dengan tali itu tiada terhenti ia melainkan di atas ilahnya juga. Manakala didapat ilahnya, didapat akan dia dengan tiada terhenti atas sesuatu yang lain. Seperti gerak anak jari. Maka bahawasanya ia ilah. Kerana bagi geraknya cincin. Bila jari gerak, cincin bergerak. Cincin bergerak ni mari mana ni? Bukan mari daripada kehendak Allah. Hanya turut, tupang, jari yang digerakkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mustahil sama sekali. Wallahu a'lam.